warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Okey, so kita recall balik apa yang telah kita lihat minggu lepas. Okey, so minggu lepas kita dah kaji sifat-sifat kumpulan ya. Jadi kalau diberikan satu kumpulan G, kita dapati yang identitinya adalah unik, songsangan bagi setiap unsur juga adalah unik. Songsangan bagi songsangan suatu unsur A adalah A itu sendiri. Songsangan bagi hasil darab ataupun hasil operasi A star B adalah okey, sorry, yang ni tersilap sikit ya. Yang ni songsangan bagi A star B minus 1 adalah B minus 1 A star minus 1 ya. So ini adalah apa yang telah kita lihat minggu lepas ya. Operasi songsangan kita akan mulakan daripada belakang. Kemudian kita juga boleh lakukan operasi pemansuhan ya, iaitu jika kita ada A star B equal to B star A star C, maka kita boleh lakukan pemansuhan di sebelah kiri dan juga kita boleh lakukan pemansuhan di sebelah kanan ya. Kita akan pansuhkan A ya, so kita akan dapat B star C. So itu adalah beberapa sifat-sifat kumpulan yang telah kita lihat pada minggu lepas. Kemudian kita tak lihat apa itu takrif peringkat. Peringkat bagi suatu kumpulan adalah bilangan unsur dalam kumpulan tersebut dan kita akan simbolkan dengan mod G. Dan jika peringkat bagi suatu kumpulan tersebut kurang daripada tak terhingga, maka kita katakan kumpulan tersebut kumpulan terhingga. Ya, itu untuk peringkat bilangan unsur dalam kumpulan G. Kemudian kita lihat apa yang dimasukkan dengan kuasa. Jadi kuasa N bagi suatu unsur A dalam G adalah kita lakukan operasi terhadap A sebanyak N kali ya. A star A sebanyak N kali, dan jika operasinya adalah operasi tambah, kita juga akan gunakan simbol NA ya. Maksudnya kita tambahkan A sebanyak N kali. Beberapa sifat-sifat eksponen ini kita ada AM star AN equal to AM plus N. Kemudian untuk operasi eksponen dikuasakan sekali lagi AMN equal to AMN. Dan kemudian songsangan kuasa bagi songsangan A minus 1 adalah A kuasa negatif N. Itu yang kita telah lihat, kuasa bagi suatu unsur. Kemudian kita takrifkan kumpulan kitaran. So kita katakan kumpulan G itu kumpulan kitaran yang dijana oleh A, ataupun A adalah penjana bagi kumpulan G. Jika diberikan suatu kumpulan G tersebut, kita boleh mencari suatu unsur A sehinggakan semua unsur-unsur dalam G boleh ditulis sebagai kuasa A. Ya, jadi itu kita namakan sebagai kumpulan kitaran. Dan akhir sekali kita telah melihat apa dimaksudkan peringkat bagi suatu unsur A. Peringkat bagi suatu unsur A adalah N. Ya. Jika kita dapat mencari suatu integer positif N yang terkecil sekali sehinggakan A kuasa N sama dengan identiti. Ya. Dan kita katakan peringkat A terhingga. Ya. So ada perbezaan antara peringkat bagi A dan peringkat bagi kumpulan. Ya. Peringkat bagi A kita mencari N yang AN sama dengan identiti, manakala peringkat bagi kumpulan adalah bilangan unsur dalam kumpulan tersebut. Ya. So itu apa yang telah kita lihat minggu lepas ya, pada hari Khamis lepas. So hari ini kita akan sambung tajuk yang kelima yang kita belum habiskan hari Khamis lepas ya. So kita akan kaji lagi beberapa sifat-sifat kumpulan yang kita belum habiskan minggu lepas. So kita akan teruskan kepada slide yang ke-19 ya, ke-20.
Okey, jadi kita lihat minggu lepas kita dah lihat untuk suatu unsur A dalam kumpulan G dan kita ada I dan J integer, maka kita ada dua sifat berikut. Jika peringkat bagi A tak terhingga, maka semua kuasa bagi A berbeza. Ya, maksud dia jika AI sama dengan AJ, maka jika dan hanya jika I sama dengan J. Ya. So maksud dia semua kuasa bagi unsur A itu adalah berbeza bagi setiap kuasa. Manakala jika peringkat bagi A terhingga, maksudnya jika peringkat A adalah N, maka dua kuasa A itu sama, AI sama dengan AJ, jika I dan J itu adalah kongruen modulo N. Ya. Jika I dan J itu modulo N dia ada sama, maka kuasa dia pun akan sama. So kita akan buktikan kedua-dua sifat ini yang belum kita buktikan minggu lepas. So yang pertama kita andaikan AI equal to AJ tetapi I tak sama dengan J. So kita akan lakukan pembuktian ini secara percanggahan. Maksud dia kita andaikan AI sama dengan AJ maka dia akan berlaku percanggahan. Jadi maksud dia kalau AI sama dengan AJ maka I mestilah sama dengan J. Okay, so sebab kita andaikan yang I tak sama dengan J, so without law of generality ataupun tanpa itlaknya, kita boleh andaikan yang I itu lebih besar daripada J, ataupun I tolak J lebih besar pada sifar. Okay, jadi apa dia A kuasa I tolak J? Ini daripada teorem 5.4.1, I kuasa I tolak J sama lah A star kuasa I setarkan dengan A kuasa negatif J. Itu takrif daripada teorem 5.4.1. Okay. Kemudian A kuasa negatif J juga 5.4 juga, yang nombor 2 adalah A kuasa J negatif 1 daripada teorem yang sama. Dan kemudian kita applykan A kuasa J sama dengan A kuasa I di sini. So, A sama dengan A kuasa I, negatif 1. Daripada sini kita gunakan daripada andaian kita kat situ. Dan kita dapati A kuasa I star A kuasa I negatif 1. Kita akan dapat identity. Sebab ini pasangan songsang bagi AI. Jadi apa yang kita dapat simpul kat sini adalah A kuasa I negatif J, I kuasa tolak J, A kuasa I tolak J sama dengan identity. Maksud dia kuasa bagi A, peringkat bagi A adalah terhingga kat situ. Sebab kita dapat cari satu nilai integer positif yang lebih besar pada kosong dan yang A kuasa tersebut dapat identity. So itu adalah suatu percanggahan kerana peringkat bagi A kurang ataupun sama dengan I tolak J. Mungkin lebih kecil, so kita buat sama. Jadi akan berlaku percanggahan. Jadi maksud dia kalau AI sama dengan AJ jika I sama dengan J. So kita dah buktikan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua kita akan buktikan kalau peringkat A terhingga. Okey, so untuk kalau andaian yang kedua, kita andaikan juga AI sama dengan A kuasa J dan kita akan buktikan yang I dengan J adalah kongruen modulo N. Okey, seperti dalam yang kita buktikan yang bahagian pertama, sama juga yang A kuasa I tolak J sama dengan identity daripada andaian ataupun yang telah kita andaikan sebelum ini dalam bahagian 1. Kemudian kita akan gunakan Al-Khawarizmi pembahagian. So kalau kita bincangkan dalam teori nombor, kalau sebarang pasangan integer, iaitu katakan kalau I dengan J dan N, kita boleh mencari dua integer Q dan R sehinggakan I tolak J itu sama dengan N kali something ditambahkan dengan R. Itu adalah Al-Khawarizmi pembahagian. Kalau kita lihat dalam teori nombor lah, kalau kita ada pasangan N dengan I tolak J,
kita boleh bahagikan kedua-dua nombor ni lah. Misalnya kita nak dapatkan yang I tolak J, kita nak bahagikan dengan N. Ya. Kalau kita lakukan operasi pembahagian, maka kita akan carilah N kali berapa dapat I tolak J. Ya. So katakan N kali Q. So N kali Q, kita akan dapat NQ. Ya. Dan kemudian kan kita lakukan operasi tolak. Kan? Kita nak dapat itu, katakan kita tolak dia. So kita akan dapat baki dia. Ya. Baki R kat situ. Jadi kita boleh tulis yang I tolak J ini sama dengan NQ ditambahkan dengan R. Baki dia. Ini Al-Khwarizmi pembahagian. So ini anda akan lihat dalam teori nombor. Ya. Tapi bagi sebarang dua pasangan integer, kita boleh gunakan Al-Khwarizmi pembahagian ini. Boleh tulis dalam bentuk kalikan dengan satu Q ditambahkan dengan baki R. Ya. Jadi kita boleh tuliskan yang A kuasa I tolak J ni, iaitu A kuasa I tolak J itu identiti ya, yang kita dapat andaian kita kat situ, dan kita gantikan I tolak J itu dengan NQ tambah R. Ya. Kita applykan Al-Khwarizmi pembahagian kat situ, kita letakkan di sini. Ya. Okey, kenapa kita gunakan Khwarizmi pembahagian ini? Sebab kita nak gunakan yang A kuasa N. Ya. A kuasa N akan dapat identiti. Ya, jadi kita akan gunakan itu. Jadi ini sama dengan A kuasa NQ star AR. Dan kemudian kita applykan lagi teorem 5.4.2. Ini NQ, A kuasa NQ akan dapat A kuasa NQ star AR. Dan kita tahu yang A kuasa N itu adalah identiti. Ya. Jadi kita akan dapat sama dengan R, AR. Okey, jadi kemudian sama dengan AR lah sebab distarkan dengan E. Okey, so apa yang kita dapat kat situ? Kita akan dapati yang AR sama dengan identity. Apa conclusion dia? AR sama dengan identity. Jadi R mestilah sifar, ya, kerana peringkat bagi A adalah N. Ya. Kita dah andaikan peringkat bagi A adalah N dan R itu kurang daripada N. Ya. R kurang daripada N kat atas tu andaian kita. Jadi kita andaikan peringkat bagi A adalah N. Recall balik apa maksud peringkat? Integer positif terkecil sehinggakan A kuasa N adalah identiti. Jadi bila kita dapat AR sama dengan identiti, R kurang daripada N, jadi hanya kemungkinan yang boleh berlaku apabila R itu sifar. Ya. Jadi kita akan dapat R ini sifar. Jadi kalau R itu sifar, maka kita boleh tulis I tolak J sama dengan NQ. Ya. I tolak J sama dengan NQ sahajalah kat sini. Ya. Lepas sini, I tolak J tambah NQ plus R. So R ada sifar, jadi kita dapat I tolak J sama dengan NQ. Jadi conclusion dia, I adalah kongruent dengan J modulo N. Ya. Sebab I tolak J gandaan N. Ya. Jadi I kongruent dengan J mod N. So kita dah buktikanlah jika AI sama dengan AJ, maka I kongruent dengan J modulo N. So dah tamatlah. Okay. So yang kedua, sebab ini kita nak buktikan jika dan hanya jika. So jika dan hanya jika maksud dia jika kita andaikan dahulu AI sama dengan AJ, maka I kongruent dengan J modulo N. So yang kedua kita andaikan pula I kongruent dengan J modulo N. Kita nak buktikan yang A kuasa I sama dengan A kuasa J. Ya. Jadi kalau I kongruent dengan J modulo N, maksud dia AI tolak J sama dengan satu gandaan N, jadi I tolak J sama dengan NQ. Maka A kuasa I tolak J adalah sama dengan A kuasa NQ. Dan A kuasa N, Q adalah A kuasa N dan kuasa Q. Dan A kuasa N adalah identiti. Maka EQ sama dengan identiti. Jadi kita akan dapat AI minus J, A kuasa I tolak J sama dengan identiti. So the conclusion dia adalah AI sama dengan AJ, ya. Ataupun kita boleh tulis dengan lebih detail lagi, iaitu maksud
maksud dia kalau kita dapat kat situ, kita dapat AI, kemudian AI tolak AJ, maksud dia ini adalah sama dengan starkan dengan A negatif J sama dengan identity, dan kemudian kita lakukan proses aljabar, maksud dia kita starkan dengan A negatif J sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi kita akan dapat A kuasa I sama dengan A kuasa J. Ya. Daripada situlah kita teruskan dengan A kuasa I starkan dengan A kuasa negatif J, kemudian kita starkan dengan A kuasa J, A kuasa J, tak ada negatif, sama dengan E star A kuasa J. A kuasa J, jadi kita akan dapatlah conclusion dia yang kat sini ni. Ya. Okey, so kita dah buktikan teorem tersebut. Seterusnya kita lihat teorem, kita lihat contoh. Katakan kita ada kumpulan U10, operasi darab 10. So reka balik apa dia U10 adalah semua nombor-nombor antara 0 hingga 10 yang GCD nombor dengan 10 adalah 1. Jadi U10 terdiri daripada 4 unsur, iaitu 1, 3, 7 dan 9. Operasi dia operasi darab modulo 10. Jadi kita lihat misalnya 3 kuasa 2, 3 darab 3, 9, 3 kuasa 3, 27. 27 adalah 7 dalam Z10. 81 adalah 1. Jadi kita dapati kuasa yang terbesar, terkecil sehinggakan 3 kuasa N dapat identiti adalah 4. So peringkat bagi 3 adalah 4. Jadi kita dapati kita gunakan teorem tadi 3 kuasa I sama dengan 3 kuasa J jika dan hanya jika I kongruen dengan J modulo 4, sebab N kita adalah 4. Jadi kita akan boleh buat kesimpulan yang 3 kuasa 6 sama dengan 3 kuasa 10 sama dengan 3 kuasa 14, sebab semua nombor-nombor ni adalah kongruen modulo 4. Manakala 3 kuasa 2 tak sama dengan 3 kuasa 11. Kerana 2 dan 11 itu bukan kongruen modulo 4. Contoh yang seterusnya, kumpulan integer operasi tambah. Kita dapati untuk semua integer yang A bukan sifar, A kuasa N adalah gandaan A, maksudnya N, A sebanyak N kali dan takkan sama dengan sifar. Jadi peringkat bagi semua integer bukan sifar adalah tak terhingga. Jadi kita juga boleh buat kesimpulan yang semua integer gandaan M adalah berbeza, sebab mereka tak sama daripada teorem tadi. Corollary daripada teorem tadi, kalau kita boleh buat kesimpulan yang pertama adalah A kuasa I sama dengan E jika dan hanya jika N membahagi I. Jadi kita tadi kita dah tentukan yang A kuasa I sama dengan A kuasa J jika hanya jika I J kongruen modulo N. Jadi sekarang ni AI sama dengan E. E itu adalah A kuasa sifar. Jadi kita boleh pilih J adalah sifar dan kita gantikan dalam teorem. Jadi kita akan dapat A kuasa I sama dengan A kuasa sifar jika hanya jika I kongruen dengan sifar modulo N. Jadi maksud dia I tolak sifar adalah gandaan N, ataupun I sama dengan NS. Jadi maksud dia N membahagi I. Sudah buktikan. Jadi contoh dalam U10, kita pulang kembali kepada kumpulan U10 tadi. Kita tahu yang gandaan 3, kita tahu peringkat bagi 3 adalah 4. Jadi kita dapati yang 3 kuasa I sama dengan 1, itu identiti dia jika hanya jika I 4 membahagi silap sikit jika hanya jika kat sini jika hanya jika 4 membahagi I, so tak ada kat sini lah. Daripada teorem yang ni lah kita gunakan corollary ni, maksud dia 3 kuasa I sama dengan 1 jika hanya jika 4 membahagi I.
Jadi kalau 4 membahagi I, jadi 4 membahagi I. Jadi maksud dia kita akan dapati yang 304 sama dengan 308 sama dengan 312 ya, sebab semua nombor-nombor ini adalah boleh dibahagi dengan 4 ya. Okey, manakala 307 tak akan sama dengan 1 ya, sebab 4 tidak membahagi 7. Okey, begitu juga dengan 3015 ya, sebab 15 tidak membahagi 4. Corollary yang seterusnya adalah corollary yang seterusnya adalah kalau peringkat bagi A adalah kuasa adalah N, maka peringkat bagi A kuasa I mestilah sama dengan N dibahagikan dengan pembahagi sepunya terbesar I dengan N ya. Maksud dia kalau N dia 4, maksud dia A, peringkat bagi A kuasa lain mungkin adalah 4 ataupun 2 ya. Okay. So macam mana kita nak buktikan ni? Katakan kita ada A kuasa I, kita nak cari peringkat bagi AI, jadi kita andaikanlah AI kuasa J. So kita dengan andaian peringkat dia nanti adalah J ya. So peringkat bagi AI adalah J. So AI kuasa J, yang ini adalah A kuasa IJ sama dengan identiti ya, bagi suatu positif integer J. Maka daripada corollary 5.2 tadi, kita boleh buat andaian yang N membahagi IJ ya, sebab A kuasa IJ sama dengan E, jadi N mestilah membahagi IJ ini ya, daripada corollary 5.2. Jadi maksud N membahagi IJ, IJ mestilah gandaan N ya, jadi IJ sama dengan NK bagi suatu integer K. Katakan GCD bagi I dengan N adalah D ya. Andaikan GCD bagi I dengan N adalah D, maka kita dapati yang JI per D ya. Katakan dulu kita lihat JI per D. So JI per D ataupun JI per D ini. So sebab IJ daripada sini IJ sama dengan NK, jadi kita gantikan IJ itu dengan NK dan kita boleh tuliskanlah NKD itu N per D K. Jadi apa yang kita nak tulis kat sini adalah N per D membahagi JI per D ya, sebab kita ada kat sini kita ada N per D kali K sama dengan ini semua. Jadi maksud dia JI per D itu adalah gandaan N per D. Jadi maksud dia N per D membahagi JI per D. Okey. Tapi kalau GCDI dengan N sama dengan D, maka GCDI N per D mestilah 1 lah sebab kita bahagikan GCD ni dengan 1 dengan D. Jadi GCDI N D I per D N per D sama dengan 1 lah, sebab daripada sini GCDI N adalah D, jadi GCD kalau kita bahagikan dengan D, so GCD dia adalah 1 lah dari situ. Okey, so GCDI D N D adalah 1. Jadi conclusion dia daripada corollary 3.2, ND mestilah membahagi J. Kalau anda recall balik corollary 3.2, kalau ada corollary 3.2, kita ada kalau A membahagi BC, A membahagi BC dan GCD bagi A dengan B adalah 1, maka kita boleh buat kesimpulan dia yang A membahagi C daripada corollary 3.2. Jadi kat sini kita ada N per D membahagi J darah I per D dan GCD I per D dengan N per D adalah 1, maka conclusion dia N mestilah membahagi J daripada corollary 3.2. So conclusion dia D per D
dan N per D membahagi G daripada corollary ni. Jadi maksud dia peringkat bagi A kuasa I mestilah lebih besar ataupun sama dengan N per D. Maksud dia bila N membahagi D tu, dari peringkat dia mesti besar daripada at least sama dengan N per D. Jadi kita lihat pula apa dia kuasa AI kuasa N per D. Itu sama dengan A kuasa I N per D pada takrif eksponen. Dan kita boleh tulis juga gunakan sifat eksponen minggu lepas, dia sama dengan A kuasa N kuasa I per D, dan A kuasa N adalah identiti dan kita dapat E. Jadi ini adalah integer positif yang terkecil sekali, iaitu N per D. Jadi peringkat bagi A kuasa I adalah N per D. So kita dah buktikan dia. Jadi dalam contoh, misalnya kita balik pada contoh kita, U10. Peringkat bagi 3 adalah 4. Jadi peringkat bagi 3 kuasa 14, misalnya 4 per dengan GCD 4 per 14, so sama dengan 2. Peringkat bagi 3 kuasa 14, kuasa 2, kita akan lihat, kalau kita lihat kuasa bagi 3 kuasa 14, kalau kuasa 2 ni kita akan dapat 3 kuasa 28, dia adalah 3 kuasa 4 daripada corollary kita, sebab 28 dengan 4 adalah kongruen modulo 4 dan 3 kuasa 4 adalah 1. Jadi peringkat dia adalah 2 seperti yang kita applykan corollary yang terakhir itu. Okey, seterusnya adalah takrif satu lagi takrif, iaitu konjugat. So kita katakan dua unsur A dan B adalah konjugat ataupun B adalah konjugat bagi A jika kita boleh mencari suatu unsur C dalam G sehinggakan B sama dengan C kuasa tok 1 star A star C. So kita namakan dia sebagai konjugat. So apa yang perlu kita boleh simpulkan daripada konjugat adalah semua unsur yang berkonjugat mempunyai peringkat yang sama. So pembuktian dia juga agak mudah saja. Kalau kita andaikan A dan B konjugat, maksudnya kita boleh tuliskan yang B sama dengan C kuasa tolak 1 star A star C, dan katakan peringkat bagi A adalah N, dan kita boleh tunjukkan yang B kuasa N juga adalah sama dengan identiti. Jadi B kuasa N, takrif dia adalah C kuasa tolak 1 star A star C sebanyak N kali, dan kemudian kita lakukan pemansuhan C kuasa C tolak 1. Jadi kita akan dapat peringkat bagi B kurang dari peringkat bagi A. Dan juga kita gunakan untuk yang A juga, kita boleh tuliskan sebagai konjugat bagi B dan kita boleh buat kesimpulan yang sama. Peringkat bagi A kurang daripada peringkat B. Jadi conclusion dia daripada sini dan sini, kita boleh buatlah kesimpulan dia yang peringkat bagi A adalah sama dengan peringkat bagi B. So kita buktikan kat situ. Okey, so kita dah tamat tajuk yang kelima, dan kalau berdasarkan pada buku kita dah tamatkan tajuk 3.4 sampai 3.4. Okey. So apa-apa persoalan mengenai tajuk sifat-sifat bagi kumpulan ini sampai dalam buku 3.4? Kalau tak ada, kita akan sambungkan dalam buku Lee itu 3.5 iaitu subkumpulan. So tajuk kita yang ke-6 iaitu subkumpulan.
Okey, kalau kita recall balik, kumpulan adalah terbentuk daripada suatu set dengan satu operasi star. Jadi disebabkan kumpulan itu adalah satu set, jadi kita juga ada subset. Jadi untuk set kita ada subset, jadi maka untuk kumpulan juga kita ada subkumpulan. So apakah yang kita akan lihat daripada subkumpulan ini? Okey, andaikan kita ada suatu kumpulan G dengan operasi bintang dan kita ada H itu adalah subset kepada G, maka kita takrifkan yang H itu dengan operasi bintang yang kita ambil daripada G juga, operasi bintang yang diaruh daripada G, yang kita terus jana daripada G itu, kita katakan dia H itu subkumpulan bagi G jika sistem H dengan bintang tadi juga merupakan kumpulan, dan kita simbolkan dengan simbol ini untuk mewakili subkumpulan. Jadi perhatikan antara kedua-dua simbol ini. Yang ini untuk subset, H subset kepada G. Yang ini adalah subset. Manakala ini adalah untuk subkumpulan. Jadi perbezaan, so pastikan anda menulis simbolnya dengan betul untuk subset dan untuk subkumpulan. Jadi apakah contoh-contoh subkumpulan? Subkumpulan tak wajar iaitu G. G pun adalah subkumpulan, kerana kita tahu G adalah subset kepada G. Jadi G juga adalah subkumpulan kepada G. Dan kita namakan dia sebagai subkumpulan tak wajar. Manakala set tunggal, identiti, juga adalah subkumpulan. Dan kalau kita recall balik tajuk yang pertama, itu kita namakan sebagai subset remeh. Jadi ini kita namakan sebagai subkumpulan remeh. Manakala subkumpulan lain adalah subkumpulan wajar tak remeh. Seperti yang kita takrifkan untuk set. Kita ada set remeh, set tak wajar dan set wajar. So, apa-apa saja subkumpulan yang kita dapat selain daripada subkumpulan tak wajar G dan juga subkumpulan set tunggal I, maka kita namakan dia sebagai subkumpulan wajar tak remeh. Contoh dia misalnya integer operasi tambah adalah subset kepada nombor nisbah Q operasi tambah. Nombor nisbah adalah subkumpulan kepada nombor nyata operasi tambah, dan nombor nyata adalah subkumpulan kepada nombor kompleks. So itu adalah satu rantai subkumpulan. Jadi bagaimana kita nak tentukan suatu subset itu adalah subkumpulan? Jadi kita akan gunakan teorem 6.1 ini. Kita katakan yang H itu subkumpulan bagi G jika dan hanya jika identiti ada dalam subset tersebut. Kemudian subset tersebut mesti tertutup di bawah operasi bintang tadi. Dan juga semua songsangan mestilah wujud, mestilah berada dalam subset. Jadi ini adalah 3 syarat yang perlu kita tunjukkan untuk tunjukkan yang subset tersebut adalah subkumpulan. Jadi kita nak buktikan dahululah sebelum kita nak gunakan teorem ini, kita kena buktikan dahululah. Kita kena buktikan yang H itu adalah subkumpulan bagi G jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. So kita andaikan dahulu yang H itu subkumpulan bagi G dan kita nak buktikan ketiga-tiga syarat ini dipenuhi. Okay, so andaikan dahulu H itu adalah subkumpulan dan katakan yang subidentiti bagi subkumpulan H itu adalah F. Kita nak buktikan identiti bagi kumpulan G iaitu E itu mesti berada dalam H. Jadi kita akan buktikan yang E itu adalah sebenarnya F itu adalah E. Okey. Jadi sebabkan F adalah identiti, jadi kita dapat F star F sama dengan F. Tapi kita tahu juga F itu dalam unsur dalam G, dan
identiti bagi G adalah E. Jadi kita boleh applykan yang E star F sama dengan F. Daripada situ conclusion dia adalah E sama dengan F. So kita dah buktikanlah yang identiti berada dalam H. So sifat yang pertama kita telah buktikan. Sifat yang kedua nak tunjukkan yang subset H itu tertutup. Jadi kita ambil dua unsur dalam H, A dengan B, dan tunjukkan yang A star B belong to H. Tapi kita tahu H itu adalah kumpulan. Takrif yang H itu subkumpulan jika dia kumpulan. Dari syarat 2 dan syarat 3 tu dipenuhilah kerana H itu sendiri adalah kumpulan. Jadi songsangan dia juga mesti dalam kumpulan. Okay, sekarang kita nak buktikan akas dia. Akas dia maksudnya kita andaikan tiga-tiga syarat ini dipenuhi dan kita nak buktikan yang H itu adalah subkumpulan bagi G. Okey, so kita andaikanlah ketiga-tiga syarat itu dipenuhi. Ya, nak buktikan yang H itu adalah subkumpulan bagi G. Jadi nak tunjukkan dia, macam mana kita nak buktikan dia. Okey, so nak tunjukkan yang H itu subkumpulan, maksudnya kita kena tunjukkan yang H adalah kumpulan. Jadi reka balik tajuk yang keempat, macam mana nak tunjukkan yang H itu kumpulan, kita kena tunjukkan 4 perkara. So yang pertama, nak tunjukkan operasi dia tertutup. Yang kedua, operasi itu kali kesatuan dalam H. Yang ketiga, ada unsur identiti dalam H. Dan keempat, semua unsur dalam H mempunyai songsangan. So yang pertama nak tunjukkan dia tertutup. Okey, syarat 2. Syarat 2 kita andaikan dia tertutup lah. So dah buktikan. Okey, untuk tunjukkan kali kesatuan. Wow, sebab H itu adalah subset kepada G dan operasi bintang kali kesatuan dalam G, maka dia juga mestilah kali kesatuan dalam H. Sudah buktikan yang kedua, operasi bintang kali kesatuan. Syarat yang ketiga, identiti mesti dalam H. So kita dah buktikan, itu berdasarkan pada syarat yang pertama, syarat 1 sudah buktikan. Kemudian yang keempat, setiap songsangan berada dalam H. Itu adalah syarat ketiga yang kita andaikan. Sudah buktikanlah. Okay, jadi jelaslah yang H itu adalah kumpulan. Maka dan sebab H itu kumpulan dan H adalah subset kepada G, so daripada takrif H adalah subkumpulan bagi G. So kita lihat contoh, adakah 2Z subkumpulan kepada Z? Wah, kena tunjukkan dia. 2Z adalah nombor-nombor integer gandaan 2. So, identiti, sifar. So, sifar boleh tulis sebagai gandaan 2. Maka dia belong to Z. So, dah buktikan yang pertama. Kemudian, kita nak applykan teorem 6.1. So, yang kedua nak tunjukkan tertutup. So, ambil dua unsur dalam 2Z. So, andaikan A dan B, gandaan 2. Dan kita nak buktikan akhir sekali, A tambah B belong to Z. So, A tambah B juga dalam 2Z. So, macam mana kita nak buktikan dia? Apa andaian dia? Kalau A dan B adalah dalam 2Z, maksud dia, A dan B adalah gandaan 2. So, kalau A dan B gandaan 2, maksud dia, kita boleh carilah satu integer R dan S sehinggakan yang A sama dengan 2R dan B sama dengan 2S. Itu gandaan 2. Jadi kita nak tunjukkan yang A tambah B dalam 2Z, maksud dia kita kena tunjukkan yang A tambah B juga adalah gandaan 2. Okay, jadi A tambah B sama dengan 2R tambah 2S daripada andaian kita dan kita lakukan manipulasi mudah. Sama dengan 2 tambah A darab 2A tambah S, jadi dia gandaan 2. Sudah buktikan yang dia tertutup. Operasi tambah. Kemudian songsangan, tanda A sama dengan 2Z. Kita nak buktikan yang songsangan dia
iaitu A kuasa tolak 1 belong to Z ataupun A kuasa tolak 1 tu adalah negatif A daripada takrif untuk operasi tambah. So maksud dia A sama dengan 2R dan A kuasa negatif 1 adalah negatif 2R dan dia gandaan. So dia juga tertutup, songsangan juga berada dalam 2Z. So kita dah buktikanlah yang 2Z adalah subkumpulan bagi Z. Okay, so anda boleh gunakan hujah yang sama dan anda boleh tunjukkan yang NZ adalah subkumpulan kepada Z untuk sebarang integer N. Okey, takrif yang seterusnya, apa dia subkumpulan kitaran So kalau kita lihat dalam tajuk yang kelima, kita ada kumpulan kitaran. So tajuk yang keenam ini adalah subkumpulan kitaran yang dijana oleh A Jadi kita takrifkan subkumpulan kitaran dijana oleh A itu adalah set A dalam bentuk bracket A ni adalah semua unsur-unsur kuasa A Ini kita namakan sebagai set semua kuasa bagi A ataupun dikenali sebagai subkumpulan kitaran. So kita akan tunjukkanlah dia ni adalah kumpulan later on Dan kita katakan G itu kumpulan kitaran jika kita boleh mencari suatu unsur A dalam G sehinggakan yang A itu adalah suatu subkumpulan kitaran juga So itu kita namakan kumpulan kitaran. Nanti maksud dia akan tally lah dengan takrif kita dan tajuk yang kelima G kumpulan kitaran kalau kita boleh cari satu unsur ini lah. Jadi kita akan buktikan dahulu yang set A ini adalah subkumpulan bagi G. So kita akan buktikan teorem 6.2 ni yang subset A ni adalah subkumpulan kepada G. So untuk buktikan dia, kita akan apply balik teorem 6.1. Buktikan 3 perkara tadilah untuk teorem 6.1. Yang pertama identiti. Identiti adalah A kuasa sifat. Jadi of course lah dia adalah kuasa A. Jadi dia berada dalam set tu. Kemudian kita ambil dua unsur B dan C belong to set A. Kita nak buktikan yang B star C juga dalam set bracket A. Jadi apa maksud B dan C belong to set bracket A? Maksud dia B dan C itu mestilah satu kuasa bagi A. Maksud dia B sama dengan A kuasa M bagi suatu M dan C sama dengan A kuasa N bagi suatu integer N. Dan kita lakukan operasi B star C A star A kuasa M star A kuasa N, iaitu daripada teorem daripada sifat tajuk kelima kita ada A kuasa M tambah N sudah buktikan. Dia juga berada dalam set bracket A dan juga yang ketiga songsangan kita ambil B belong to set bracket A. Jadi kita nak buktikan songsangan bagi B juga berada dalam bracket A. So itu kita gunakanlah sifat kuasa juga yang sama. Jadi kita boleh tunjukkanlah yang B kuasa tolak 1 juga berada dalam set bracket A. So daripada teorem 6.1 ketiga-tiga syarat ni kita dah tunjukkan dipenuhi, maka ini adalah subkumpulan bagi G. Jadi subkumpulan ini kita namakan sebagai subkumpulan kitaran dijana oleh A. So cuba kita balik kepada contoh kita balik U10. Kita nak mencari subkumpulan kitaran bagi U10. So kumpulan unit 10, semua nombor-nombor yang GCD dengan 10 adalah 1. So 1, 3, 7 dan 9. So 3 kuasa 2, 9, 3 kuasa 3 adalah 7 dan 3 kuasa 4 adalah 1 daripada dan kumpulan U10. Jadi apakah dia subkumpulan kitaran yang dijana oleh 3 adalah 1, 3, 7, 9 lah sebab kita dapat 3 kuasa 2, 3 kuasa 3, 3 kuasa 4 dan 3 kuasa 5. Kita akan dapat 3 kuasa 4 balik kepada identiti So kita sampai tu je lah 3 kuasa 1, 3 kuasa 2 dan 3 kuasa 3
Okey, itu adalah subkumpulan yang dijana oleh 3. Subkumpulan yang dijana oleh 7. So, kita cari semua kuasa 7. So, sama juga lah ya. 7 kuasa 2, 9, 7 kuasa 3, dapat 3 ya. 3 part 3 dalam U10 adalah 3 ya. 7 kuasa 4, 1 ya. Okay. So, 7 juga adalah, peringkat bagi 7 juga adalah 4 ya. Okey, jadi subkumpulan kitaran yang dijana oleh 7 juga adalah U10 sendiri ya. Manakala 9 pun kita carikan kuasa bagi 9, 9 kuasa 2 adalah 1 ya. So kita dapati kat sini yang subkumpulan kitaran yang dijana oleh 9 hanya ada 2 ya. Maksudnya peringkat bagi subkumpulan yang dijana oleh 9 adalah 2 ya. Iaitu 1 dan 9 sahaja. Peringkat bagi 1 of course dia mesti 1 lah sebab dia identiti ya. So peringkat bagi sebarang identiti adalah 1. Okay, kita balik contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kumpulan integer Z6 ya, mod 6. So recall balik kumpulan integer modulo 6 ada 6 unsur 0 hingga 5 ya, n tolak 1. So daripada contoh 5.13 itu adalah Z6 ada sebanyak 6 unsur. So apakah peringkat bagi sifar identiti? So peringkat dia adalah 1. So kumpulan yang dijana oleh sifar adalah sifar sajalah, set tunggal sifar. Untuk 1, so kita dah lihat kuasa bagi 1. So kita akan dapati peringkat dia adalah 6 ya. Untuk set kumpulan yang dijana oleh 2, kita dah lihat kuasa bagi 2, peringkat bagi 2 adalah 3. Jadi subkumpulan kitaran yang dijana oleh 2 ada 3 ya. Untuk 3 ada 2 ya peringkat dia. Dan juga kita boleh guna yang tadi ya, kalau kuasa dia n, maksudnya n akan membahagi kuasa. Jadi 6 bagi 3 peringkat bagi 3 adalah 2 ya. Okey. Kemudian 4 daripada contoh 5.13 juga kita akan dapat subkumpulan kitaran dijana oleh 4 ada 3 unsur 0, 2 dan 4 ya. Manakala 5 dia sama dengan subkumpulan yang dijana oleh 1 maksudnya kita dapat keseluruhan Z6. Okey, seterusnya adalah kita nak tunjukkan satu lagi contoh subkumpulan yang kita namakan sebagai subkumpulan ataupun pusat bagi G. So apa yang dimaksudkan dengan pusat bagi satu kumpulan bagi G? So katakan kita ada satu kumpulan G, kita ambil semua unsur-unsur dalam G yang tukar tertib dengan semua unsur-unsur dalam G yang lain ya. Jadi pusat bagi G itu adalah satu yang kita simbolkan dengan ZG itu adalah semua unsur-unsur dalam G, Z belong to G such that A star Z equal to Z star A. Ya, maksudnya dia akan commute ataupun tukar tertib dengan semua unsur-unsur dalam G ya, untuk semua A dalam G. Untuk semua A dalam G, A bintang Z sama dengan Z bintang A. Maka unsur tersebut akan berada dalam set ini ya, pusat G. So contoh dia kalau kumpulan abilan, recall balik apa itu kumpulan abilan? Kumpulan yang kalis tukar tertib. Jadi kalau kumpulan abilan, kumpulan kalis tukar tertib, semua unsur dia akan kalis tukar tertib. Jadi maksud dia ke semua unsur berada dalam pusat dia. Kerana operasi dia 2 dalam kumpulan abilan adalah kalis tukar tertib. Itu sebab dia lah. Kalau S3, recall balik kumpulan simetri S3. So you tengok balik dalam sifir bagi S3, kita dapati ada satu unsur saja yang boleh tukar tertib iaitu identiti iaitu row naught dalam contoh part 10 kita dapati yang row naught saja yang akan tukar tertib dengan unsur-unsur yang lain maka pusat bagi S3 adalah set tunggal identiti row naught. So ini kita tengok dalam contoh part 10
Okey, so kita akan buktikan yang kumpulan pusat ini juga adalah subkumpulan bagi G, ya. So center ataupun bahasa Inggeris adalah center. So center of G is subgroup of G. Okey. So andaikan kita ada G kumpulan dan ZG adalah pusat bagi G. So nak buktikan dia subkumpulan, kita kena buktikan 3 perkara tadilah daripada teorem 6.1. So teorem 6.1 yang pertama buktikan identiti dalam center ataupun dalam pusat dia. Jadi identiti E, kita dapati yang identiti E itu akan tukar tertib dengan semua unsur dalam A. So dia penuhi syarat-syarat ni, jadi dia mestilah berada dalam pusat bagi G. So E belong to ZG. Okay, yang kedua kita andaikan yang BC berada dalam pusat bagi ZG. Dan kita nak buktikan yang B star C juga dalam pusat bagi G. Ya. Okay, so apa hipotesis yang kita ada? BC belong to ZG. Maksud dia, B dan C mestilah tukar tertib dengan semua unsur-unsur dalam G. Itu takrif dia, takrif pusat. Jadi, B star A sama dengan A star B untuk semua A dalam G. Dan C star A sama dengan A star C, ya, untuk semua A dan G. Ya. Ini takrif unsur B dan C tukar tertib dengan semua unsur-unsur dalam G. Ini takrif dia. Jadi kita nak buktikan yang B star C belong to ZG. Apa yang kita nak buktikan kat sini? B star C belong to ZG. Maksudnya kita nak tunjukkan yang B star C kita starkan dengan mana-mana unsur dalam G. Jadi maksudnya kita tunjukkan yang B star C star A mestilah sama dengan A star B star C. Ya. Jadi kalau kita boleh buktikan yang B star C sama dengan star A sama dengan A star B star C ni, kalau kita buktikan ni, maka conclusion dia adalah B star C itu belong to ZG. Ya. Ini kita buktikan lah. So simple je lah. Kita tahu yang B star C star A sama dengan A star, kita nak buktikan ni lah, B star C star A sama dengan A star B star C. Ya. So kita applykan lah hipotesis yang kita ada kat sini. So applykan je lah. So sama dengan B star C star A dan kemudian A star C, kita boleh tukarkan tertib lah. So kita dapat tunjukkan yang B star C belong to ZG. So dia penuhi sifat yang kedua. Dan sifat yang ketiga, kita nak buktikan songsangan dia juga berada dalam pusat bagi G. Ya, nak buktikan B-1 juga berada dalam ZG. Itu takrif B berada dalam ZG. So kita nak buktikan B kuasa tak 1. Ya. So kita tahu yang B star A kuasa tak 1 sama dengan A star B kuasa tak 1. Sebab kita daripada andaian kita ni. So maksudnya kalau kuasa kuasa negatif 1 pun akan sama. Dan kita tahu yang B star A kuasa tak 1 daripada teorem, ya, songsangan bagi B star A adalah A kuasa tak 1 B kuasa tak 1, dan songsangan bagi ini juga adalah B kuasa tak 1 A kuasa tak 1. Maka kita boleh tunjukkan yang B kuasa tak 1 tu dia juga kais tukar tertib untuk semua unsur dalam A, termasuklah A kuasa tak 1. Jadi conclusion dia B kuasa tak 1 tu juga berada dalam pusat. Okay, walaupun kita ada A kuasa tak 1, still okay, sebab kalau semua A dalam G, maksudnya samalah dengan semua A kuasa negatif 1 pun dalam G. So still applies lah teorem kita ini. So boleh. Okay, seterusnya kita buat conclusion untuk kita permudahkan. Kalau kita ada G kumpulan dan E adalah entiti dan H adalah subkumpulan G, maka H itu subkumpulan bagi G hanya jika dua syarat ni dipenuhi. E belong to H dan A, B belong to H, maka A star minus 1 belong to H. Ini dia actually kita permudahkan teorem
6.1. Teorem 6.1 kita kena tunjukkan 3 syarat. Kalau recall balik teorem yang pertama kita kena tunjukkan yang E belong to H. E belong to H. Yang kedua kita kena tunjukkan yang A star B belong to H. Dan yang ketiga kita kena tunjukkan yang ketiga kita tunjukkan A minus 1 belong to H. So maksudnya kat sini adalah kita combinekan kedua-dua syarat ni. Dua dan ketiga tu kita kumpulkan sekali je. Kita buatkan inilah. Itu je kita maksudnya untuk kita ringkaskan. Jadi anda boleh gunakan 6.1 ataupun teorem 6.4 ya. So bergantunglah. So just kita buktikan dahulu. So of course kalau kita andaikan yang H kumpulan G, maka daripada teorem 6.1 kita tahu yang E belong to H. Kemudian kita tahu juga yang songsang A star B, kita tahu B minus 1 belong to H, jadi A star B minus 1 pun belong to H. Sudah buktikan yang itu. Akal dia kalau kedua-dua syarat dipenuhi, kita tahu jugalah, maka kita akan boleh tunjukkan yang B kuasa 1 belong to H dan maka dia juga penuhi sifat kumpulan tersebut. Jadi kat sini, apa yang kita boleh gunakan, anda boleh gunakan teorem 6.1 ataupun teorem 6.4 untuk buktikan kumpulan. So actually dia tiga perkara yang sama lah, cuma kita combinekan kat sini untuk salah satu saja. Kemudian kalau H itu terhingga, kita juga boleh memudahkan teorem 6.4. Kita boleh tunjukkan hanya kalau kita boleh tunjukkan yang A star B belong to H. Tak perlu guna yang songsangan bagi B. Sebab kalau kumpulan tu terhingga, B kuasa tolak 1 tu juga akan jadi B kuasa positif something lah. So tak perlulah kita gunakan negatif ya. So madailah kalau kita tunjukkan yang kalau A belong to H, maka A tolak 1 belong to H, maka dia dah satisfied lah syarat yang kedua. So sebab kalau kita tahu yang A belong to H, maka A kuasa 2, A star A belong to H dan kita akan dapatlah yang A kuasa N pun belong to H. Kita gunakan secara arohan. Kita boleh tunjukkan yang A kuasa N pun dalam H dan A kuasa N. Maka kita boleh carilah suatu M dan N yang A kuasa M sama dengan A kuasa N. Sebab dia tak terhingga, maka kita boleh tunjukkanlah yang nanti adalah songsangan dia. So songsangan bagi A adalah M kuasa A kuasa M tolak N tolak 1. So dah buktikanlah yang dia. Okey, jadi kita ada teorem 6.1 yang penting sekali. Teorem 6.4 kita permudahkan antara 2 dan 3 tu kita combine sekali. Dan kalau teorem 6.5 untuk kumpulan set yang terhingga, memadailah kita tunjukkan syarat 1 dan 2 sahaja. Okey, seterusnya kita lihat contoh macam mana kita nak applykan teorem tadi. Kita lihat kumpulan hasil darat langsung Z8 cross Z8. So reka balik kumpulan hasil darat Cartesian. Dia adalah dua pasangan. So komponen yang pertama daripada kumpulan yang pertama dan komponen yang kedua daripada kumpulan yang kedua. Okay, so itu H dia adalah bentuk dia AB, pasangan AB dalam G, A dan B itu dalam G, yang A04 adalah sifar. Kedua-dua kita letakkan syarat dia dalam komponen yang pertama ni untuk dia berada dalam H, kuasa 4 dia mestilah identiti sama dengan sifar. So kita tunjukkan dia kumpulan. Ini adalah kumpulan terhingga Z8 cross Z8. So unsur dia ada 64 set Cartesian. Peringkat bagi Z8 ada 8, peringkat ni pun 8, jadi peringkat bagi G mestilah 8 kali 8 so ada 64. So peringkat terhingga, jadi memadailah kita tunjukkan dua perkara sahaja, iaitu identiti dia dalam G
dan A, B dalam G implies A star B pun dalam G. Ya. So kita tahu identiti bagi H, bagi G adalah sifat pasangan sifar-sifar tu. So dia adalah berada dalam H lah. Sebab dia penuhi. Untuk dalam H tu, kuasa 4 bagi komponen yang pertama mestilah sifar. So jelas yang sifar kuasa 4 adalah sifar. Yang kedua, nak tunjukkan kita ambil dua unsur dalam H. Katakan dua unsur dalam H sebab unsur dalam H tu dia pasangan, jadi that's why kita ada A, B, C, D tu ya, sebab ini unsur yang pertama dia, ini unsur yang kedua. Jadi kita nak buktikan akan sekali operasi dot ya, kita taklikan dalam operasi tak langsung, operasi dot ya untuk operasi kedua dia, nak tunjukkan dia ini juga dalam H ya. Okey, jadi apa maksud AB dalam H? Komponen yang pertama ni, kuasa 4 dia mesti sifar. Jadi maksud dia A kuasa 4 mestilah sifar. C dan D dalam H, komponen pertama ni mestilah kuasa 4 dia sifar. C kuasa 4 adalah sifar. Jadi kalau kita nak buktikan yang ini, bilang to H, kita lihat dulu hasil darab dia. So daripada takrif, pasangan yang pertama lakukan operasi kumpulan yang pertama. Jadi A kuasa tambah 8 sebab awal kumpulan ni adalah Z8. So operasi dia adalah tambah 8. So A tambah C mod 8. So B tambah 8 mod 8 D. Dan dalam takrif adalah kelas kesetaraan A tambah C dan B tambah D modulo 8. Dan A tambah C kuasa 4 pun kita akan dapati dia adalah sifar. Jadi dia penuhi sifat dalam H. Jadi hasil darab ni pun berada dalam H. So kita tunjukkanlah dia tertutup operasi dot itu. Sudah penuhilah. Sudah penuhilah ke syarat itu. So jadi dia adalah subkumpulan. Okey, sekarang kita nak lihat contoh-contoh subkumpulan yang lain. So, contoh yang seterusnya ini adalah kita nak melihat subkumpulan simetri. Okey, so recall balik apa maksud simetri. So, simetri itu adalah kalau kita ada suatu bentuk dan kita lakukan proses-proses penjelmaan. So, proses penjelmaan itu mengekalkan bentuk yang sama. Itu adalah kita namakan sebagai simetri. So kita akan lihat simetri bagi segi empat sama. So apakah simetri-simetri yang kita boleh lakukan supaya bila kita ubahkan, kita anjakkan segi empat sama ni masih lagi mengekalkan bentuk yang sama. So untuk satu segi empat sama, simetri yang kita boleh lakukan adalah kita boleh putarkan segi empat sama ini. Tapi kita masih kekalkan bentuk segi empat sama itu. So, katakan kita menggunakan artikel mewakili putaran ikut arah lawan jam. Okay, putaran ikut arah lawan jam. So, kita boleh putarkan segi empat sama itu sebanyak 90 darjah. Masih lagi kekalkan bentuk yang sama. So, A90. A90 kita putarkan segi empat sama ini 90 darjah. Putarkan A90. So kita akan dapat bentuk itulah putaran. So anda perhatikan kedudukan bulat pink itu telah berpindah ke kiri. Dan segi empat hijau itu turun ke bawah. Itu adalah putaran 90 darjah. Masih lagi mengekalkan bentuk segi empat sama. Kita juga boleh lakukan simetri putaran 180 darjah. So kita putarkan 180 darjah. Lihat bentuk dia berubah. Kemudian juga kita lakukan putaran 270 darjah. Lakukan putaran 270 darjah. Masih lagi kita boleh lakukan putaran tersebut dan bentuk dia masih lagi segi empat sama. So lihat proses putaran dia tu. Okay. Selain daripada putaran, kita juga boleh lakukan simetri pembalikan.
kita boleh lakukan pembalikan bagi segi 4 sama ni. Ya. So, apakah pembalikan yang kita boleh lakukan? Katakan kita wakili Fi itu pembalikan simetri. Ya. So, kita boleh lakukan pembalikan mencancang. Okey, mencancang F1. Jadi kita akan pindahkan hijau dengan pink itu ke sebelah. So, itu F1. Kemudian F2 pembalikan mendatar. Okay, so dapat perhatikan yang bentuk asal ni daripada ni kita ufukkan dia dapat bentuk ni F2. Kemudian kita juga boleh lakukan simetri perpenjuru, perpenjuru. Bentuk itu F3 ya. So kekalkan bentuk hijau dan biru, bintang biru, tapi kita ubahkan bulat pink dengan segitiga coklat itu. Dan satu lagi pembalikan simetri adalah perpenjuru sebelah lagi ya. So itu ada 8 jenis simetri yang kita boleh apply kepada segi 4 sama. Okey, untuk memudahkan kita akan gunakan bentuk pilih atur ya untuk mewakili secara aljabar lah ke 8 simetri ini. So kalau kita tandakan dengan 1, 2, 3 dan 4 tu, so kita boleh tulis dalam bentuk pilih atur untuk R90 itu 1 dipetakan pada 1 lah, 2 pada 2, 3 pada 3 dan 4 pada 4 ya. Maksud ini adalah R0 dia lah ya. R0 dia identity ya, identity. Pilih atur dalam bentuk identity. Untuk 90 kita dapati yang 1 tu kita pindahkan kepada position 2 ya. 1 kepada 2. Position 2 dipindahkan kepada position yang ketiga ya. Dipindah ke situ 3. 2 kepada 3. 3 akan pindahkan ke position yang keempat ya. So 3 4 4 1. So itu adalah R90 ya, dalam bentuk pilih atur. Beginilah bentuk dia. Jadi apakah itu R180? Kita dapati 1 tu akan dipindahkan kepada 3 ya, 1 kepada 3. Jadi kita akan dapat 1 kepada 3, 2 pada 4, 3 pada 1 dan 4 pada 2. Ya, itu R180. Dan anda boleh teka untuk yang terakhir sekali adalah 1 akan dipetakan kepada 4 ya, 1 kepada 4, 2 kepada 1 ya, untuk R270. 1 4, 2 1, 3 2 dan 4 3. Okay. So itu untuk putaran. Kita wakilkan secara pilih atur. So untuk simetri pembalikan juga sama juga, kita boleh tuliskan dalam bentuk pilih atur. So akan 1 kepada 2, 2 kepada 1 kat sini. 3 pada 4, 4 pada 3. Yang ini pula adalah 1 kepada 4, 4 pada 1, 3, 2, 3, 3, 2. Manakala untuk F3, 1 kepada 3. 3 pada 1, manakala 2 dan 4 adalah kekal. Untuk F4, 1 dan 3 kekal, 2 kepada 4, 4 kepada 2. So ini adalah pilih atur yang mewakili pembalikan dan putaran simetri bagi segi 4 sama. So segi 4 sama ada 8 simetri dan kita boleh wakilkan dia dalam bentuk pilih atur ini. Kemudian kalau kita recall balik, pilih atur, operasi dia adalah operasi gubahan, fungsi gubahan. So anda boleh lakukan operasi gubahan dia lah untuk kesemua ni. Okey, jadi ke-8 ini adalah pilih atur terhadap set 1, 2, 3 dan 4. Okey, ini adalah contoh-contoh operasi gubahan yang kita boleh gunakan. Ya. Misalnya kalau R90, circle R180,
So kita lakukan R180 dahulu dan kemudian kita akan mulakanlah seperti yang saya tunjukkan minggu lepasnya. 1 kepada 3, kemudian kita pindahkan 3 dekat sini, 3 kepada 4. So akhir sekali kita akan dapat 1 kepada 4. 2 kepada 4, pindah dekat sini, 4 kepada 1. So 2 kepada 1 dan seterusnya lah. So boleh dapatkanlah semua operasi-operasi gubahan ini. So kita dapati yang tak akhir sini adalah R270. Untuk R90 F2 pun sama juga, kita boleh lakukan yang samalah operasi dia. Kita akan dapat 11, 24, 33, 42 dan anda lihatlah apakah itu hasil operasi dia. Dia adalah F4. So anda boleh cubalah semua operasi-operasi gubahan ini terhadap pilih atur ini. F2R90 pun kita akan boleh dapatlah. Dan begitu dia adalah F3, F2 suka F3 kita akan dapat R90. So boleh cubalah ke semua operasi-operasi tu, operasi gubahan dia. Lepas tu anda andaikan set ini kita simbolkan dengan tanda D8. D8 tu terdiri pada 8 unsur, R0, R90, R180, R270, F1 hingga F4. Itu D8. Kita akan namakan adalah kumpulan dewihedron. Okay, so kalau anda lakukan semua operasi-operasi gubahan tadi, anda boleh kumpulkan dalam bentuk sifir ini. Inilah sifir dia. Kena carilah semua operasi-operasi itu. Kita memang dia kumpulan D8 itu adalah kumpulan dewihedron. Dewihedron. So ini adalah sifir dia dan R0 ini adalah identiti dia. Dan anda boleh tunjukkan dia adalah subkumpulan kepada S4, kumpulan simetri S4. S4 dia akan ada banyak lagi unsur-unsur pilih atur dia, tapi ini adalah satu contoh subkumpulan dia, kumpulan dewihedron. Kemudian kita lihat satu lagi contoh simetri segitiga sama pula. Tadi simetri segi 4 sama. So ini adalah simetri segitiga sama. So apakah simetri yang kita boleh lakukan? So ada 3 putaran. Kali ini segitiga sama, so putarannya 120, 240 lah. Ada 3 dan juga yang kita tak putarkan. Dan kita ada 3 pembalikan simetri, sebab ada 3 yang kita boleh lakukan lah, yang ini dan yang ini. Ada 3, 3 pembalikan simetri, F1, F2, F3. Jadi kita akan dapat D6. So tadi D8. So kita sebenarnya berdasar kepada gandaan 2. Segitiga tadi, segi 4, 2 kali 4. Dan segitiga, 2 kali 3. So kita ada 6 unsur. 6 unsur. Kali ini anda boleh try, anda boleh lihat operasi D6, operasi gubahan tu, dia akan sama dengan S3. So ada S3 ada 6 unsur dan kita dapati dia sama. Jadi dia sebenarnya adalah sama subkumpulan ni. Kemudian anda boleh convince yourself lah kalau kita ada N gon sama. Kalau gon yang sama, sisi dia N, kita ada lihat contoh yang 3 gon dan 4 gon. Segitiga sama dan 3, 4 sama. Jadi untuk N gon yang sama, N yang lebih besar pada 3, kita akan dapat kumpulan, kita akan dapat N putaran dan N pembalikan simetri. Jadi that's why kita ada gandaan 2 tu. So kita akan dapat kumpulan D2N. Kumpulan D2N, maksudnya N tu ada 2 lah. Yang pertama N putaran dan N pembalikan simetri. Dan putaran dia, of course lah 360 tu kita kena bahagikan dengan N lah. So itu putaran dia. Dan F1 sampai Fn tu setiap kita pilih setiap sisi tu. Ada N pembalikan dia. Okay. Itu adalah kumpulan D2N. Dan anda boleh tunjukkan dia sebenarnya adalah subkumpulan bagi Sn. So kita dah ada 2 contoh, S3 dengan S4, dia kumpulan D6 dan D8.
Kemudian kumpulan-kumpulan kitaran ini dia mempunyai beberapa bentuk-bentuk yang mudah, struktur mudah. Okey, so apakah struktur-struktur yang kita ada? Yang pertama, kalau G itu kumpulan kitaran, unsur dalam G itu sebenarnya adalah dalam bentuk kuasa A sifar A1 sampailah AN tolak 1. Dan lebih khusus lagi, peringkat bagi A itu adalah sama dengan subkumpulan yang dijana. Peringkat bagi A sama dengan peringkat bagi subkumpulan itu sendiri. Kalau peringkat bagi N itu adalah terhingga. Kalau peringkat bagi A tak terhingga, semua kuasa berbeza, sama seperti yang sifat yang kita lihat sebelum ini. Jadi kalau peringkat A tak terhingga, semua kuasa berbeza daripada teorem 5.6. So kita buktikan dia. Kalau peringkat dia terhingga, katakan peringkat A itu terhingga, katakan sama dengan N, maka kita gunakan lagi Al-Khwarizmi pembahagian A kuasa M sama dengan A kuasa NQ tambah R. Kita boleh cari satu Q dan satu baki R. Kat situ kita boleh cari. Dan ini daripada takrif, daripada teorem NQ tambah R adalah A kuasa NQ, setelah AR dan A kuasa N adalah identiti. Jadi A kuasa R. Jadi unsur-unsur dalam G itu dia mestilah berbentuk A kuasa R. Sudah buktikan dia lah. Kalau peringkat A tak terhingga, unsur-unsur dalam G adalah bentuk A kuasa something. Yang R itu daripada kurang daripada N. Kemudian sifat yang kedua, kalau kumpulan G, kalau G kumpulan kitaran, subkumpulan G juga adalah kumpulan kitar, kumpulan kitaran. So untuk buktikan ni pun agak mudah. Kalau kita ada G subkumpulan yang dijana oleh A, sebab takrif kumpulan kitaran, maksudnya G boleh tulislah dalam bentuk ni. Dan kita andaikan H itu subkumpulan G, kita nak tunjukkan yang H ini juga adalah kumpulan kitaran. Jadi kalau H itu subkumpulan remeh, ada satu unsur saja, so of course lah dia akan kumpulan kitaran. Okay. Kalau H itu bukan subkumpulan remeh, maksud dia adalah suatu unsur dalam H. So unsur dalam H itu adalah bentuk kuasa A. Sebab G itu kumpulan kitaran, semua unsur dia adalah bentuk A kuasa something. Jadi kalau unsur di dalam H adalah bentuk dia pun mestilah dalam kuasa A. Jadi andaikanlah A kuasa M tu belong to H. Kalau M negatif, kita boleh tunjukkan yang A kuasa negatif M pun dalam H. So bolehlah. Jadi kita tak perlu andaikanlah yang M tu integer negatif. Just andaikan yang M tu integer positif, yang AM belong to H. Jadi H tu sentiasa ada satu unsur kuasa yang positif. Dan kita akan buktikan yang A kuasa M inilah yang akan menjana kumpulan H. So, andaikan N adalah integer positif terkecil, yang inilah sebab kita dah buktikan ada bentuk dia. So, kita ambil unsur yang paling kecil sekali. Katakan yang A kuasa N tu bila tu inilah unsur yang terkecil sekali yang berada dalam H. Dan kita akan buktikan yang H ini dijana oleh A kuasa N. Okay, so kita usulkan yang H adalah subkumpulan dijana oleh A kuasa N. Okey, so nak tunjukkan yang terkecil, so yang pertama kita tunjukkanlah kuasa tu kita nak tunjukkan apa syarat dia, kita nak tunjukkan yang H itu adalah sama dengan ini A ni kan. Jadi kita kena tunjukkan, nak tunjukkan dua set sama, kena tunjukkan dua perkara lah. Yang pertama ini subset kepada H, yang kedua H subset kepada ini. So tunjukkan dua perkara. Okay, so jelaslah kenapa yang bracket A kuasa N belong to H, kerana H adalah semua kuasa bagi AN. Jadi jelaslah itu adalah belong to H. Oh sorry, ini sebenarnya tak ada ni lah. Sepatutnya ini je lah. Sebab jelas yang A kuasa N tu belong to H.
Okey, yang kedua, H adalah subset kepada subkumpulan dijana oleh AN. So, kita andaikan yang A kuasa K belong to H. Kita nak tunjukkan yang A kuasa K itu juga berada dalam subkumpulan yang dijana oleh A kuasa N. Okey, jadi kita gunakan lagi-lagi algoritma pembahagian A kuasa K sama dengan A kuasa NQ tambah R. Dan ini adalah A kuasa NQ AR. Dan ANQ adalah identiti dan dia adalah AR. Jadi AR sama dengan A kuasa NQ AK. Dan kita tahu yang A kuasa N negatif Q itu belong to H. Dan itu juga berada dalam H. Jadi conclusion dia, sebab H itu subkumpulan, jadi A kuasa R juga berada dalam H. So kita dah buktikan lah. So kita dah tunjukkan yang itu, maksud dia conclusion dia, kalau kita ada N integer positif yang terkecil sehingga A kuasa N dalam H dan R tu kurang daripada N, maka R tu sudah sama dengan sifar. Jadi A kuasa K, AR tu hanyalah A kuasa K. Okay, jadi kita buktikanlah dia berada dalam subkumpulan dia. Corollary daripada itu, kalau G kumpulan kitaran, peringkat bagi A adalah, maka peringkat bagi setiap kumpulan G akan membahagi N tersebut. Dan jika M itu pembahagi positif bagi N, G itu dia hanya ada satu je. Bagi setiap peringkat M ada satu saja, iaitu kumpulan yang dijana oleh A kuasa N per M. Okay. Macam mana kita nak buktikan dia? Kita tahu yang dalam teorem 6.7 kita ada setiap kumpulan mestilah bentuk dia A kuasa K. Itu daripada teorem 6.7. Kita nak apply teorem tu dia. 6.7 kita dapat corollary. Okey, jadi kemudian kita tahu pula corollary 5.3, kuasa bagi A membahagi N. Jadi kalau M pembagi positif bagi N, maksud dia A kuasa N per M itu, kalau kita boleh tuliskan peringkat dia sama dengan N per GCD N per M. Itu daripada corollary 5.3. Corollary 5.3, kat situ kita apply dan dia sama dengan N per M, so kita dapat M. Jadi itu adalah kumpulan A itu kuasa dia adalah M. A kuasa N per M, peringkat dia adalah M, ataupun A kuasa N per M darab M sama dengan A kuasa N dan adalah identiti. Okay, jadi ini adalah subkumpulan yang peringkat M yang kita nak. Kemudian kita nak tunjukkan dia ada unik, ada satu je. Okay, macam mana kita nak tunjukkan dia unik? Ada dua lah. Kalau kita ada AK, subkumpulan peringkat M, dan kita akan tunjukkan dia sama. Jadi A kuasa K sama dengan M. Jadi A kuasa KM dapat identiti, maka N membahagi KM daripada syarat pembahagian. Dan juga M akan membahagi N, sebab GCD itu satu. Jadi N per M membahagi K. Dan kalau kita tulis K sama dengan N per I, maka kita dapat A kuasa K sama dengan N per MI dan itu belong to A kuasa N per M. So conclusion dia sebenarnya adalah sama. Jadi A kuasa K itu juga adalah kumpulan kepada A kuasa N per M dan kita akan tunjukkan juga dia sama. Jadi ada satu sajalah dia unik. Jadi apa yang kita boleh apply kat sini adalah bagi subkumpulan kitaran, untuk setiap peringkat tu ada satu saja subkumpulan dia. Jadi kita lihat contoh, katakan kita ada subkumpulan G kumpulan kitaran dijana oleh A, peringkat bagi A adalah 20, jadi maksudnya kita ada A, G tu unsur dia adalah kuasa A kuasa sifar sampailah A kuasa 19. Dan pembahagi bagi 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Jadi kita cuma cari subkumpulan yang peringkat 1, 2 sampailah kepada 20, yang semua gandaan ni.
Jadi apakah peringkat 1? Of course lah yang kumpulan remeh E, ya. Hanya ada satu unsur. Peringkat 2, A kuasa 10, unsurnya E dengan A kuasa 10 sajalah, ya, daripada corollary tadi. Kalau 4, semua nombor-nombor ganda 4 lah. Maksudnya A kuasa 5, ya, yang dibahagi 20 per 5, so 4, ya. So A kuasa 5, ya, yang dijana oleh. Untuk subkumpulan yang peringkat 5, 20 bagi 5 ada 4. So yang dijana oleh A kuasa 4, ya. Untuk 10 yang dijana oleh A kuasa 2, ya. Sebab 20 bagi 10 adalah 2. Manakala untuk 20 yang dijana oleh A, ya, sebab A kuasa 1. Ya. So itu subkumpulan dia. Okey, jadi apa yang kita boleh kesimpulan kat sini adalah bagi kumpulan kitaran, subkumpulan dia juga adalah kumpulan kitaran. Tapi kalau kumpulan tersebut bukan kumpulan kitaran, subkumpulan kitaran dia mungkin kita boleh dapat lebih. Kalau kumpulan tu bukan kumpulan kitaran. Kalau kumpulan kitaran, subkumpulan kitaran dia adalah unik, ada satu saja bagi setiap peringkat. Tapi untuk kumpulan yang bukan kumpulan kitaran, kita mungkin boleh dapat lebih daripada satu. Okey, jadi kalau kita lihat D8 balik tadi, ya, kalau anda perhatikan, ya, dan dalam contoh kumpulan D8, ya, yang kita ada sifir ini, kumpulan peringkat 1 R0, R90, kumpulan yang dijana oleh R90, ya, sebab kalau anda ambil R90 tu anda lakukan operasi dia, semua anda akan dapat kawasan ni saja, kawasan ni je lah. So unsur-unsur dia ada R90, R180, R270. R180, R270 semua ni sama. Tapi kalau lihat untuk F1 tu cuma F1 dengan R0 saja. F1, lihat F1 R0 saja. F2, R2 dan F2 saja. Dan R2. Jadi maksud dia, sebab kita tahu kumpulan D8 tu bukan kumpulan kitaran. Tak ada itu, tak ada jana. Jadi kita akan dapat ada 4 subkumpulan kitaran, peringkat 2. Okay, ada 4 subkumpulan kitaran peringkat 2. Okey, so kita dah lihat hari ini tajuk subkumpulan. Okey, so hari ini kita dah lihat tajuk subkumpulan. Macam mana kita nak tunjukkan suatu subkumpulan itu, kita tunjukkan 3 perkara lah. Yang pertama, identiti dalam H. Kemudian dia tertutup, A, B belong to H, A star B pun belong to H. Dan kalau A belong to H, rangsangan dia pun dalam H. Ada 3 perkara itulah. Itu yang secara umum je. Ataupun you boleh combine 2 dengan 3 tu jadi satu saja. Ya, boleh juga. Dan kemudian kalau kumpulan terhingga, boleh tunjuk 2 saja. Tapi yang paling penting sekali adalah teorem 6.1 itulah. Jadi macam mana diberikan satu subset, nak tunjukkan dia subkumpulan, tunjukkan 3 perkara daripada teorem 6.1. Kemudian kita dah lihatlah beberapa contoh-contoh subkumpulan, ya. Contoh dia adalah kumpulan, kita dah lihat, ya, beberapa contoh subkumpulan tu. Misalnya kumpulan pusat adalah subkumpulan, kumpulan dihedron, ya, kumpulan D2N dan sebagainya. Okey, itu untuk tajuk subkumpulan. So ada apa-apa persoalan untuk tajuk yang ke-6 ni? Sebenarnya dalam Teams tu saya letak ada satu quiz, ya. So saya just try je lah, nak try. So kalau boleh anda cuba lihatlah quiz dia tu. Jawab simple je, soalan objektif tu. Saya nak try okey ke tak okey je.
untuk ni. So boleh tengok dalam Teams ni ada bahagian assignment tu. So boleh cuba lihat lah kalau ada kat situ kalau bahagian assignment akan ada anda boleh nampak ada 5 soalan kot saya berikan. So boleh cubalah try tengok, saya letak hari ni je. Okay. Okay, ada apa soalan untuk hari ni? Ada. Tak Ya? ada. Tak ada Ada. Okay, so kalau tak ada kita akan berhenti di sini dan kita akan jumpa besok So Prof. Ya. Nak tanya pasal tugasan. Aha. Kan soalan dalam bahasa Inggeris kan? Aha. Kena jawab bahasa Inggeris juga ke boleh jawab dalam PM Itu juga? up to you lah, tak kisahlah. Okey je. Okay. Okey. Okay, So Prof. cubalah try semua exercise tu saya nak tengok lah kalau you boleh hantar awal saya boleh tengok dulu macam mana. Okay, Prof. Okey. So kita jumpa besok Okay. Terima kasih, Prof. Okey then. Terima kasih, Prof. Okey. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Okey, salam. Terima kasih, Prof. Salam.